peringatan bersama. Baik, peringatan bersama ini mungkin apa yang saya maklumkan ini tiada dalam episod-episod video yang saya telah sediakan sebelum ni. Dan dia peringatan bersama ini dia lebih kepada nasihat lah, pemakluman, okey, yang terkini, yang bersesuaian dengan anda selaku pelajar yang akan menjalani latihan industri, yang sedang nanti menjalani latihan industri, dan insya-Allah akan tamat latihan industri. So peringatan-peringatan ini saya perlu nyatakan supaya anda beringatlah nasihat orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan latihan industri ini. Jadi antara peringatan yang pertama adalah pelatih-pelatih ataupun pelajar yang mengikuti latihan industri mungkin akan ditempatkan di jabatan yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan jurusan pengajian, dan dia meletakkan anda itu atas keperluan organisasi dari masa ke semasa. Jadi pelatih hendaklah bersedia menjalankan tugas tersebut, kerana ini adalah mendedahkan pelajar kepada alam kerjaya yang sebenar. Maksudnya, jangan anggap anda contohnya pelajar DDT network, anda dapat network sebiji network yang macam mana anda belajar dekat poli. Dia boleh jadi syarikat tu lari sikit, tapi di bahagian bahagian networking lah, kan? Okey, contoh anda pelajar elektrik, okey, elektronik komputer, tapi lebih kepada anda berada di bahagian sales, anda buat sales, tapi apa yang dijual adalah komputer. Anda rasa macam lari bidang, tapi tidak lari bidang. Keperluan syarikat pada ketika itu untuk anda berada di sales, terpaksalah anda berada di bahagian sales. Okey, contoh lagi, anda pelajar halal food, anda sepatutnya berada di kitchen, tapi anda tidak berada di kitchen, anda lebih kepada berada dalam purchasing, maksudnya membeli barang. Anda tak pegang periuk pun, anda lebih kepada beli barang mentah, sos tak cukup ke, anda kena listkan barang yang nak dibeli, barang yang akan tamat tempoh tu semua, anda berada di situ. Kalau ikutkan awak tu macam kat mana, bila nak start masaknya, awak rasakan macam ini bukan bidang awak, tapi sebenarnya anda dalam bidang tu. Okey, pasal bila syarikat setuju menerima anda pada ketika anda memohon tu, sepatutnya itu dah memang laluan awak. Bukan salah syarikat, dia sebenarnya adalah salah awak kalau salah bidang. Okey, jadi janganlah merasakan bahawa anda itu tersalah bidang. Tidak, sebenarnya jangan fikir tempat LI adalah bilik kuliah, penyelia awak adalah pensyarah. Jangan fikir itu. Sekarang ni awak berada di alam pekerjaan. Ini the real thing bila bekerja nanti. Dia tak ada nanti, awak jangan anggap bila LI tu nanti penyelia akan bagi kerja, bagi awak kerjanya macam ni, ada satu prosedur kerja yang awak senang nak patuhi. Tidak. Awak kena fikir sendiri kadang pasal penyelia ataupun staf yang berada di situ, mereka bukanlah pensyarah, mereka adalah orang yang melaksanakan tugas di situ. Dia tak ada kemahiran dalam nak mendidik anda tu. Jadi andalah kena sesuaikan diri anda di tempat tu.
Jangan nak anggap kejap lagi nanti dia terangkan lah macam mana nak guna. Tak. Kadang-kadang dia nak tengok anda buat sendiri dulu, baru dia terangkan. Okey. Jangan terus nak rasa ini bukan bidang aku, ni bukan, aku dah salah bidang ni, nak tukar tempat. Jangan macam tu. Kalau ada rasa pun ini dah salah bidang, apa yang awak nak buat, hubungi kami dulu, hubungi unit LI dulu, kita discuss. Kami akan lihat betul ke anda ni tersalah bidang masa memohon tempat LI tu. Jika tersalah, kita akan minta anda cari tempat lain lah. Tapi sebelum tu kita akan discuss dengan penyelia, dengan syarikat tu, ada tak tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang awak. Ini isu besar, dan ini setiap semester ada je pelajar yang akan maklumkan, cik, saya nak minta tukar, syarikat tu tak kena dengan bidang saya. Kat situ kami kena ambil report awak tu, kami kena selidik, kami kena hubungi syarikat, nak mengesahkan, barulah anda dapat atau tidak. Pasal kadang-kadang anda tersilap, ataupun anda rasa macam anda salah bidang, tapi sebenarnya tidak. Ada juga syarikat besar-besar, dia dah ada jadual aktivitinya tu. Jadi kemungkinan besar pada minggu yang pertama anda tak kena dengan bidang anda. Nanti bila anda dah minggu ke-8 tu, barulah kena dengan bidang tu. Pasal dia kena masuk dulu unit ni, dia kena masuk unit purchasing, dia kena masuk unit keselamatan. Awak tu kena berada di setiap unit tu dulu. Akhirnya barulah berada di unit yang sebenar-benar kena dengan bidang awak. Jadi takkan awak nak awak nak tukar pasal awak jadualnya tu begitu. Okey, jadi kami kena lihat keseluruhan tu. Jangan terus kata ini bukan bidang awak, ni bukan bidang awak, so nak tukar tempat. Tak ada. Okey, pasal menjadi satu kesalahan anda menukar syarikat. Okey, dia memberi impak kepada organisasi dan diri awak dan kami. Awak ingat syarikat tu tak kecil hati. Mula-mula awak beri hantar surat nak LI kat situ, dia setuju terima, bagi allowance cantiknya kat awak. Lepas tu awak kata tak kena bidang, nak tukar. Suka-suka dia tukar, kan? Jangan buat macam tu. Okey? Itu adalah peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua, cuba elakkan ibu bapa tu tidak berurusan terus dengan organisasi. Okey? Kami ni nak mendidik anda untuk melangkah ke alam pekerjaan. Kalau awak bekerja nanti, awak cari sendiri kerja tu. Okey? Sepatutnya mak bapak tu, ibu bapa awak tu tak masuk campur, kan? Ini bila mak bapak masuk campur kat situ, dia merumitkan urusan organisasi dan urusan kami. Mungkin ada ada kes campur tangan mak ayah. Ayah balik kerja pukul 5, awak balik kerja pukul 6. Awak terpaksa naik kereta ayah. Ayah pergi serang organisasi awak, kata untuk anak dia pukul 5 balik. Tak boleh lah macam tu. Kat mana organisasi tu nak mendidik awak, nak bagi awak pengalaman bekerja macam tu? Okey. Kemudian boleh jadi juga dalam situasi cuti. Mak ayah awak ajak awak pergi berjalan, cuti je lah. Lepas tu mak ayah awak buat surat ke industri. Di politeknik mungkin boleh, mungkin dibenarkan pasal ada surat daripada mak ayah. Tapi awak sekarang berada di industri, awak termaktub dengan peraturan industri. Jadi kenapa mak ayah awak terlibat sama? Dia
mak ayah, mentaliti mak ayah awak tu pun kena fikir sekarang anak dia tu sedang latihan industri di industri, bukannya berada di politeknik. Okey, so kena ingat tu lah. Jadi didiklah diri anda bertanggungjawab, okey, sendiri. Di sinilah kita nak lihat anda tu hidup berdikari, anda boleh melaksanakan tugas tu dengan sendiri tanpa bantuan mak ayah ataupun tanpa ada campur tangan mak ayah. Boleh jadi berlakunya konflik. Contoh, berlaku konflik antara awak dengan staf di industri, bergaduh, tak dapat nak elak tapi bergaduh. Awak pun maklumkan ke abang awak datang bawa kayu terus pukul je. Sekali pukul salah orang, apa jadi? Orang pihak industri buat report polis, orang yang anda pukul pun tersalah pukul tu pun buat report polis. Awak tindakan dikenakan ke abang awak, kat awak. Kami dapat report tu, kita gagalkan lah data industri kerana apabila firma maklumkan pada kami anda tak layak tamatkan LI atas sebab tertentu dan firma maklumkan bahawa anda gagal, kami terima anda gagal. Okey, ingat tu, kami tak boleh bantu pun dalam hal tu. Jadi sebaik-baiknya elakkan ada campur tangan ibu bapa. Okey, tak salah mak ayah temankan awak ke, tapi kalau perempuan tak apalah, dia kadang lelaki pun mak ayahnya temankan pergi lapor diri pada hari pertama. Aduh, jadi laki lah sikit kan. Takkan sampai macam tu. Sekali kalau perempuan tu kita boleh faham lah juga. Okey, dia nanti awak yang akan kira macam industri dah mula leceh lah. Mak ayah dia ni jenis busybody kan. Macam mana nak LI dengan betul kan? Okay, so cubalah elakkan daripada ibu bapa berhubung terus dengan industri. Bawa bincang dengan kami dulu, bawa bincang dengan penyelia anda, dengan wakil syarikat. Okey, baik. Peringatan ketiga adalah biarlah ada rasa hormat. Apabila awak memasuki ataupun awak berada di tempat orang yang non-Muslim, bagi ucap selamat, salam sejahtera ke, ada rasa apa, hormat menghormati antara staff dan anda. Jangan buat kerek lah, jangan buat hal kat situ kan. Okey, bagi salam elok-elok, wujudkan suasana kerja yang harmoni. Okey. Peringatan keempat, melapor diri pada tarikh yang ditetapkan. Jika anda tak boleh nak elak, ada urusan ataupun ada keperluan yang menghalang untuk anda melapor diri pada hari yang telah ditetapkan, sila maklumkan pada kami dan pada industri. Industri dan kami nak tahu apa sebab. Okey, jangan dan menjalani latihan industri sehingga tamat tempoh lah. Jangan tiba-tiba lari di pertengahan, baru 10 minggu hilang terus, rupanya tukar tempat lain. Jangan buat macam tu. Okey, anda kena maklumkan pada industri elok-elok, anda kena maklumkan pada kami pun nak kena siasat apa sebab. Okey, kehadiran mestilah melebihi 80%. Okey,
mendapat penempatan dan sebarang cuti perlu direkodkan. Jangan main ponting saja. Okey. Peringatan yang kelima, sebarang kemusykilan boleh berhubung dengan UPLI, dengan PLIJ, dengan pensyarah-pensyarah anda, dan maklumkan apa sebab. Okey, kena maklumkan. Jangan terus tiba-tiba awak hilang. Pasal industri dia akan hubungi kami bertanya tentang kehadiran awak tu, masalah awak tu. Jadi kena maklumkan. Jangan simpan saja atau buat keputusan sendiri. Pelajar dibolehkan menjalani latihan industri lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan, tapi tak boleh tamat awal. Dia bukannya awak mula awal tamat awal. Dia tak macam tu. Dia adalah mengikut tempoh yang ditetapkan oleh pihak politeknik dan yang telah dipersetujui oleh industri. Contoh, anda mula latihan industri pada 26 hari bulan 9, contoh, dan tamat pada bulan 2 tahun hadapannya, contoh. Okey, 13 hari bulan 2, contohnya begitu. Tapi syarikat kata boleh tak awak LI awal, pasal ada banyak tugas yang nak buat. Jadi pada 26 hari bulan 9 tu, syarikat minta awak bermula pada 1 bulan 9. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi latihan industri dikira bermula daripada 26 juga hari bulan 9. Jadi 1 hingga 25 tu, itu anda sebenarnya bekerja dengan syarikat tersebut. Tamat ni macam mana? Bukan bererti awak habis mula awal, awak boleh tamat beberapa hari awal tu, pasal awak mula pada 1 bulan 9, contoh. Okey, dan awak nak tamat patutnya hujung bulan 2, 13 bulan 2, awak nak tamat bulan 1, pertengahan bulan 1, pasal awak dah start awal. Boleh tak macam tu? Oh, tak boleh. Awak dikira start LI pada tarikh yang kami dah tetapkan, 26. Kalau 26 29, 26 bulan 9 lah. Kalau tamatnya 13 bulan 2, 13 bulan 2 lah. Okey. Jadi awak untuk kes awak tadi tu, kerja awak LI lebih daripada 20 minggu lah. Tapi kita mula daripada tarikh yang kami dah tetapkan dan tamat pada tarikh yang kami tetapkan. Bagaimana jika anda patut dah tamat tapi syarikat nak awak LI lagi, ada sikit kerja tak habis? Kami hanya terima awak tamat pada 26 pada tarikh yang telah ditetapkan. Tarikh yang selewatnya tu, yang ekstra tu, kami tak kira. So selalunya tamat LI setelahnya ada penilaian. Jadi penilaian tu tetap kami jalankan untuk anda pada tarikh yang ditetapkan. Dia tak ada, oh dia ni tamat LI lewat, jadi penilaian dia pun lewat. Tak. Kami buat semua tu serentak. Awak mula awal ke, awak tamat lewat ke, tetap mengikut tarikh yang ditetapkan oleh politeknik. Okey. Peringatan yang ke-6, tidak dibenarkan menukar tempat latihan industri tanpa kebenaran UPLI. Okey. Kami nak siasat apa sebab nak tukar. Jangan terus tiba-tiba je syarikat maklumkan anda dah hilang. Rupanya bila kami hubungi anda, oh saya dah tukar lah cik, tempat tu tak best lah, tempat tu tak kena bidang lah, tempat tu dia ni lah gatal lah laki-laki tu semua. Terus tukar macam tu je. Tak boleh. Awak bukannya dah bekerja penuh, awak mengikuti latihan industri yang termaktub dengan peraturan syarikat, dengan termaktub dengan awak masih lagi pelajar politeknik. Apa-apa kena maklumkan dengan kami dulu. Biar kami siasat
adakah sah aduan awak tu dan layak untuk awak menukar. Ingat, jangan tukar tempat LI sesuka hati. Okey. Peringatan yang ketujuh, pelajar digalakkan mendapatkan pengesahan pihak organisasi mengenai laporan akhir latihan industri sebelum sebahkan dalam sesi penilaian. Maksudnya, laporan akhir perlu disemak oleh penyelia untuk penyelia turunkan tanda tangan, cop dan tanda tangan menunjukkan penyelia telah pun menyemak. Kenapa? Laporan akhir industri selalunya anda bercerita tentang tugas anda dan perkara-perkara teknikal, perkara-perkara yang menjadi kerahsiaan syarikat. Jadi mungkin anda terlepas pandang. Okey, di situ jadi penyelia perlu menyemak. Jadi siapkan laporan akhir sebelum anda tamat supaya penyelia boleh menyemak dengan segera. Okey, peringatan ke-8, kenderaan pelajar mungkin akan digunakan untuk melaksanakan tugas. Contoh, anda LI di McDonald, memang ada dia punya dispatch, tapi mungkin dispatch ataupun yang mengantar makanan tu hantar makanan di tempat lain. Jadi ada makanan yang perlu dihantar dan penyelia dapat tahu anda tu ada kenderaan sendiri, kereta ke motosikal. Jadi motosikal dan kenderaan anda tu dan anda lah sendiri diperlukan untuk mengantar makanan. Boleh atau tidak, itu atas budi bicara anda dan penyelia. Okey. Jadi kalau kenderaan anda digunakan untuk tugas-tugas anda, contoh lagi, anda nak pergi site, syarikat tak menyediakan kenderaan, anda menggunakan kenderaan sendiri, jadi pastikan kenderaan anda ada insurans kenderaan dan cukai jalan serta lesen. Okey. Yang tidak tamat tempoh lah. Maklumkan pada majikan perlu ada insurans kemalangan khas untuk pelajar. Okey, jika menjadi keperluan, sebaik-baiknya. Okey, sebaik-baiknya, katalah kalau nak guna motosikal anda, ada tak insurans yang khas untuk anda gunakan? Kita khawatir anda bawa, masa tengah bawa makanan McDonald ke macam tu, anda terlibat dengan kemalangan dan insurans politeknik tak dapat nak cover. Maksudnya insurans politeknik, insurans kelompok tak boleh nak claim, anda tak boleh nak claim dengan insurans kelompok politeknik. Jadi ia menjadi kesukaran dan menjadi kesusahan lah pada awak kan. Jadi anda susah hati, dan sebaiknya jika kenderaan anda tu diperlukan, biarlah ada insurans tambahan untuk cover benda tu. Okey. Jadi itulah peringatan-peringatan kepada pelajar agar dapat menjalani latihan industri dengan baik, dengan selamat dan dengan jayanya.